warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput kedua orang ahli panel dan juga Ustaz Nizam sebagai moderator maju ke depan untuk kita memulakan sebentar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemput Datuk Dr. Hasan Ali dan juga Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz ke depan. Ustaz di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia, yang dihormati Al-Fadil Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz, ahli panel kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadil Datuk Hasan Ali, dan seterusnya kepada moderator kita yang tak asing lagi, iaitu Ustaz Nur Hizam. Saya ucap sebagai tuan rumah, saya ucapkan selamat datang kepada ahli-ahli panel kita dan juga tuan moderator kita pada malam ini dalam forum Merdeka, yang mana semalam saya juga mengikuti forum Merdeka yang dianjurkan oleh Masjid Ubudiyah yang dimoderate juga oleh Ustaz Nur Hizam. Jadi semalam mungkin lebih kepada jati diri kita sebagai orang Melayu, yang mana orang Melayu ni sebenarnya hebat, telah didakwahkan oleh penjajah kita dengan momokan yang bermacam-macam. Jadi pada malam ini mungkin saya serah kepada moderator untuk membawa tajuk kemerdekaan ini mungkin dalam sudut yang berlainan sedikit. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat membawakan dua orang ahli panel yang lama kita tak mendengar ceramah ataupun forum-forum dari mereka. Itulah keduanya, kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil Al-Hasanain, dua orang Hasan. Datuk Hasan Ali dan juga yang bahagia Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz. Jadi nanti tidak beli masa lagi, kita dalam masa antara Maghrib dan Isyak mungkin lebih sedikit daripada Isyak ni. Jadi saya kepada moderator untuk mengendalikan forum pada malam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada Tuan Haji Khusyairi selaku juru perantara majlis dan juga merupakan pengurusi surah An-Nur session 20 Shah Alam. Dan juga tidak dilupakan seluruh ahli taqwa surau dan juga penganjur utama Majlis Forum Perdana Kemerdekaan tahun 2022 pada hari ini. Kita mengalu-alukan kehadiran dua bintang utama yang berada di hadapan kita sesama kita. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan dengan mereka berdua ini, kalau bagi saya, diibaratkan seperti anak ayam jatuh di dalam beras. Onok yang tak terkira. Kalau orang tua kata tu macam titik yang mata. Allah Akbar. Masih sihat walafiat, masih segar, boleh untuk bersama lagi, berkongsi ilmu, menyampaikan maklumat-maklumat pada pesanan Allah dan juga peringatan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga amat kita tidak nantikan ini. Masya seluruh ahli qari'ah, para jemaah surah An-Nur ini, daripada ibu ayahnya muslimah yang dirahmati
Ya Allah, adik anak-anak pun juga turut hadir pada malam ini. Sahlan wa marhaban bikum. Diucapkan selamat datang ke semua yang hadir ke forum. Kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat poster tu, perkataan yang ditulis saya pun tak tahu. Salah tu memang nak tulis tu. Kemerdekaan. Macam mana tu Tok Hasan? Masya Allah. Saya pun tak tahu adakah sebab depan kita ni orang lama ada perkataan merdeka. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau seperti kata Tuan Haji Khusyairi malam tadi, kita berforum di Masjid Ubudiyah, banyak kepada ehwal sejarah Melayu, lebih banyak kepada fakta-fakta sejarah. Namun pada malam ni tumpuan kita lebih nak mengajak kepada kita negara yang pada kali ini disambut buat kali 6. Subhanallah, lama tu tuan-tuan. Kalau orang kata seorang manusia tu dah alam dunia dah pencen dah, maka kalau ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak tempoh dah. Tapi untuk memperkatakan hal ini, maka kita undang dan bawa orang yang cukup amat hebat dan istimewa, yang lebih berpengalaman daripada kita, yang lahir sebelum daripada negara ini, bertindak selaku ahli panel yang pertama. Dia subhanallah, Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz, yang saya kira kalau jawatan dan juga apa yang beliau telah terlibat cukup amat banyak. Pada hari ini beliau lebih dikenali sebagai pendakwah di kalangan masyarakat. Program terakhir kita dah tengok kat TV, sungguh program Imam Muda Astro. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Hasan dapat sampai. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya booking depa dua ni macam Hasan Mahmud ni, saya pun tak tahu apa dia kata saya nak mai surah An-Nur ni saja. Tu saya pun terpaksa ikut turut kata dia. Lega nampak muka dia malam ni. Allahu Akbar. Di ujung sana seorang lagi Hasan. Yang Allahu Akbar, Hasan ni aktif. Yani An Mahmud, yani An Ali. Masya Allah. Datuk Hasan, Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Masya Allah, orang yang masih lagi bergerak cergas, aktif di tengah masyarakat, dalam pelbagai macam aktiviti dan program. Pada hari ini beliau nak lebih dikenali, terlibat bersama dengan Yayasan Kebajikan Sabha. Beliau nak kepada kita semua untuk sama-sama mengambil peluang terhadap usaha pembangunan komplek Anjung Husnul Khatimah. Bagi pertemuan kita pada malam ini dan muslimat yang dirahmati Allah, sudah tentu perkara yang sudah acap kali dan saban tahun kita perkatakan. Namun pada malam ini dari sudut pandangan orang lama, Datuk Hassan Mahmud, sudah tentu kita nak mukaddimah malam ini dengan maksud, dengan makna, dengan erti kemerdekaan itu menurut pandangan Islam. Sebab itulah yang raca tempat kita untuk membuat penilaian. Fatafadhal mashkurah. Tes. علشان القرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يا رحم الله وأنصتوا يا رحم الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمن، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya sampai di sesi 20 tadi, saya agak panas. Saya pelik. Bila masuk dalam surau ni tiba-tiba sejuk. Itulah semangat kemerdekaan barangkali. Luar biasa. Patutnya panas lagi, tapi rupa-rupanya sejuk. Sejuk. Saya sempat dengar azan maghrib tadi. Saya memang terpukau. Azan saya tahu ini bukan azan peringkat budak-budak, bukan. Tapi orang sudah matang, sudah hidup sama kemerdekaan. Macam itulah sebenarnya azan. Lagu yang ada kaitan dengan masjid dan surau. Apabila kita sudah berjamaah, ditambah dengan tuan imam pula membaca surah Al-Zalzalah, Allahu Akbar. Ini dia panggil selamat kita punya kemerdekaan sebenarnya. Kita perhati dalam surah Al-Zalzalah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini bergoncang, segoncang-goncangnya. Ketika itu kita kata apa? What happened? What happened? Itu dalam bahasa Inggrisnya, ya. What happened-nya tu? Apa dah jadi ini? Wa qala al-insanu laha. Setelah wa akhrajatil ardu ma asqalaha, wa qala al-insanu ma laha. Ni apa dah jadi? Apa dah jadi? Jadi kemerdekaan sebenarnya ialah untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemerdekaan sekiranya kita terdampar di pantai yang tidak bertepian. Tak ada guna kita merdeka hidup sunyi dalam kerajaan. Tak ada guna kita makin hari makin jauh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka yang kita faham ini, macam mana kita nak rasa seronok duduk dalam negara yang merdeka. Rasa seronok tu. Sebab tu saya nak petik, oleh kerana pengurusi dah sebut tadi, malam ni nak bawa lain sikit. Kita nak hayati maksud kemerdekaan. Macam tu kan Tuan Pengurusi? Kalau tak betul pun saya bawa macam tu juga. Betul kan? Okey. Nak kona-kona tak boleh dah. Sebab orang alim ada sebelah kita. Itu dia. Naam. Ada sebuah hadis. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih Bukhari kalau kita buka kan. Dia sebut situ. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini dia. Di sebalik kemerdekaan ni kita nak cari hidup kita dapat rasa aneh, dapat rasa sedap. Halawatul iman itu. Sedap sembahyang, sedap puasa, sedap mengaji Quran, sedap tengok orang Islam, sedap. Dia kena begitu. Bukan tengok saja orang Islam macam musuh ya. Ini tak sedap. Karena lari daripada salasun tadi. Salasun ni maknanya 3. Man kunna fihi. Siapa yang memiliki 3 ini, wajada, pasti dia akan dapat halawatul iman. Kemanisan iman. Ya, kemanisan iman ini 3 perkara. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allahu akbar. Dia letakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Pemimpin kecil saja, wakil rakyat kecil saja. Wakil rakyat habis dia boleh buat apa? Dia datang masjid, datang surah Nur, buat apa? Ajak kita baca ayat. Bila pilihan raya dia menang, kursi dia bagi kat kita. Ayat kat kita, kursi dia ambil. Tak ada macam tu. Ayat pulang kat kita, kursi dia dah bawa lari itu. Itu takat ada orang. Letak lebih bermakna
apa saja yang kita lakukan, yang kita buat, semuanya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Allah kita kepada saudara kita ni, la yuhibbuhu illa lillah, semata-mata kerana Allah. Di sinilah hidup merdeka sebenarnya. Kita bukan diburu dengan kegelisahan, dengan kebencian, dengan pergaduhan. Guna kita kalau dah berjaya halau penjajah balik, kita dah halau Portugis balik, Belanda balik, kita dah halau British balik daripada 1511 sampailah sekarang merdeka kita 1957, 446 tahun. Betul tak? Betul bang? Tak betul pun kata betul. Kena cerita 446 tahun dah kita dah halau dia balik, habis dah balik. Tetapi walaupun dia balik, banyak juga dia tinggalkan mihnah-mihnah kepada kita. Inilah kita nak selesaikan apabila kita menyambut tahun yang ke-65 kemerdekaan ni. Kalau boleh kita nak to become best Muslim ummah. Tu dia. Saya kalau dia cakap putih tu bahana nak pun dia tu. Nak landing dah itu. Tak lama dah tu. Dua. Saya pergi yang ketiga. Saya nikahkan saja dulu. Saya nak tengok dia punya modal Dr. Azhar Ali. Lepas tu saya nak ambil lah. Itu cara dia. Yang ketiga, ini very important. Apa dia kata yang ketiga, Tuan Muzi? Wa an yakrah ya'uda bil kufr kama yakrah an ya'udafatina. Ini yang ini penting yang ketiga. Kita bila tengok satu benda yang melanggar Islam, yang melanggar tata susila Islam ini, kita kena rasa yakrah. Yakrah ni mana kita rasa benci, rasa jijik dalam diri kita itu. Orang hina Islam kita rasa jijik, marah. Orang mendedahkan orang pun kita rasa jijik. Inilah baru merdeka maknanya. Bukan makin lama makin kita pandang ringan pandang mudah kepada Islam. Tak, kita hendakkan lebih kukuh, lebih kuat lagi kepada Islam. Kita tengok kita rasa benci. Terutama kalau orang mempermain-mainkan undang-undang Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala-nya, kita kena rasa jijik. Macam kita tengok segetul daging babi, kita rasa jijik. Macam itulah baru bolehnya. Kita fenar atau macam kita orang campak kelan api neraka. Lebih kurang gitulah. Saya tak ada lagi tu sangat kan, sebab kita pun tak bincang kan. Saya tak sangka tajuk ni. Saya doa rasa lain. Doa rasa apa keluar minum. Ingat pun minum tu. Itu tiga perkara. Dan saya nak tutupkan dengan serangkap pantun. Pantun ni bagi orang yang seksual 20 boleh fahamlah pantun ni. Yang tadi pengurusi sebut, dia kata kita ni macam mana ayam kan. Itu saya nak sebut pantun tu balik tu. Ayam dikepuk mati kelaparan. Ayam dikepuk mati kelaparan. Di kolam mati kehausan. Dalam kolam mati kehausan. Bunga di taman dipetik orang, burung disangkar disambar. Inilah merdeka kita sekarang 65 tahun. Jadi macam inilah. Orang angkut segala-galanya, harta benda kita, ilmu kita, ekonomi kita, kerja kita, nama-nama baik kita, orang angkut bawa keluar habis. Yang kita terkapar-kapar. Yang saya sebut tadi, kita tenggelam di pantai yang tidak bertepian. Itu dia. Sekian. Jadi kita serah kepada pengurusi balik. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Hassan Mahmud atas perkongsian maksud makna erti kemerdekaan Nurul Islam. Walaupun pelbagai macam pandangan, namun pandangan yang jelas daripada Rasulullah SAW tersebut itu tadi juga menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah bangkitkan kehadiran dan kedatangan Rasulullah SAW sebagaimana firman dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi
fil ummiyina rasulan minhum yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Oh, Masya Allah, tuan-tuan, menghantar dan mendatangkan kepada kita seorang manusia pilihan yang pada waktu dan ketika itu, walaupun tidak sebenarnya dalam arti kata orang nak bincang makna bebas, makna merdeka itu apa, tapi kerja itu telah ditunjuk oleh para nabi dan para rasul, iaitu apa antaranya manusia-manusia yang mereka kenal apa itu ilmu, tak tahu apa itu maksud ilmu, sampai nak menulis pun tak reti, sampai nak membaca pun tak tahu, tapi hidup dengan dunia tahu, hidup dengan nak buat benda-benda yang tak ada siapa nak tegur, apa mereka nak buat tentang pengabdian terhadap Tuhan apa, mereka tak peduli. Maka Allah hantar seorang nabi dan rasul, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu orang nabi dan rasul mengajarkan kepada yatluna alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan pemikiran mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka, sebab tak ada siapa yang nak tegur tuan-tuan apa buat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ni sampai akhirnya diajar, sampai macam mana nak dapat rasa nilai kemanisan iman. Oh, waktu tu orang tak fikir, waktu tu orang tak bincang tuan-tuan dan puan. Maka sebagaimana kata Datuk Hassan Mahmud tadi, bagaimana kita diangkut dan dibawa balik oleh orang luar. Malam tadi kita berbincang, Masya Allah, Tabarakallah, sebuah bangsa kita ini katanya dalam mana-mana tulisan yang ditulis oleh orang kita sendiri, yang banyak kita ambil dari orang lain, entah tidak saya pun tak tahu. Tapi bagaimana ilmuwan kita tadi berkongsi pada masa ketika Rasulullah diangkat Rasul pada tahun 610 Mei, waktu itu sudah ada yang dikatakan tanah Melayu, yang dikatakan tanah Jawa, tapi ada sajalah. Walaupun ada kalangan para sahabat waktu tu dah datang dah ke tanah ini membawa dakwah Islam, tapi itu tak ada, mungkin tak peduli, mungkin apa nak ambil kisah sangat. Uji dengan apa yang disampaikan Datuk tadi, 24 Ogos 1511 Datuk bermula dengan Portugis ni 130 tahun tuan-tuan. Keluar masuk orang lain pula bertukar, Belanda 183 tahun. Ini nak hafal dia punya tahun-tahun, dia pun bukan orang mudah nak ingat tuan. Dengan lepas tu 112 tahun ke 117 tahun oleh orang putih. Orang putih mana saya pun tak tahulah, katanya syarikat Hindia Inggeris. Tak habis dengan tu, bertukar pula dengan apa, 1941. Ni pun tak apa nak lari lagi. Jepun attack Melaya, Masya Allah, masuk ke Kota Baru 4 tahun. Lepas tu berakhir dengan British Military Administration 12 tahun katanya. Jadi kemah Allah hantar mereka ini, wallahu a'lam bissawab. Kalau macam mana nak duduk dengan kaum dia tadi, hak duduk di Mekah, hak duduk di Madinah, macam mana jiwa-jiwa yang apa tak merdeka, jiwa-jiwa yang terpenjara, seperti mana Bilal bin Rabah. Tadi Datuk sebut tadi kemanisan iman, macam mana dapat merasai Allah dan Rasul itu sebagai yang paling utama, macam mana menyayangi dan mengasihi saudaranya. Tuan-tuan, bayangkan sampai Sayyidina Abu Bakar boleh membeli hamba daripada seorang pemuka Quraisy yang cukup amat jahat. Masya Allah, bayar dengan nilai emas, tak ada rasa apa-apa, satu apa kerugian. Macam mana Sayyidina Abu Bakar dapat rasa, wallahu a'lam bissawab. Hebat tuan-tuan. Macam mana dapat mengeluarkan lagi keluarga Ammar bin Yasir dicampak ke dalam api,
Sampai anak dia Ammar ini tak sanggup tengok ayah kena macam tu, tak sanggup tengok mak kena macam tu. Ya Rasulullah, habislah dia aku ni, sampai aku cakap aku dah keluar daripada agama Islam, tapi aku hanya cakap mulut, wahai Rasulullah. Hati dan jiwa aku tidak begitu. Bagaimana Rasulullah? Dalam keadaan yang macam tu, mudaratnya, wahai Ammar. Masya Allah tuan-tuan. Sebab kok tadi hak terakhir, macam mana apa hak kita buat silap, buat salah ni, macam mana nak kena dicampak neraka. Ya Allah. Tadi Datuk Hassan Mahmud juga sebut, kita rasa macamlah ramai tapi kesepian, keseorangan. Kita ingat dah dengan lepas Covid tak pergi ke mana merata, orang macam dah tak apa pandai nak keluar malam ni. Ya Allah subhanallah. Tunjuk warta suat khabar, internet, gambar-gambar di LRT ini limpah ruah. Pukul 11 malam orang mula keluar, pukul 12 malam terjerit, terpekik, pukul 3 pagi tak boleh rumah. Kalau dah macam tu tuan-tuan, sembahyang subuhnya ke mana? Tapi pukul 8 pagi boleh lagi bersorak dan berarak. Apa nilai merdeka yang macam tu? Kita pergi kepada ayahanda kita pula, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk, arti merdeka dah tahu, matlamat dan tujuan merdeka kita pun dah tahu, tapi bagaimana insan-insan yang menyalahguna nikmat arti kemerdekaan itu dan tidak ada pengisian langsung dalam hati diri dan jiwa? Bagaimana kita pada untuk melihat perkara tersebut sebagai sesuatu untuk dijauhi? Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara pengacara, moderator yang dikasihi kepada saya, Datuk Haji Hassan Mahmud Hafiz, yang berbahagia Tuan Haji Bushri, Seterusnya Tuan Haji Abdul Rahman. Saya seronok menjadi makmum yang diimamkan tadi Saudara Anas. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di sini yang tiap-tiap saya berjabat tangan tadi mengatakan dah lama tak jumpa, dah lama tak jumpa. Bila lama tak jumpa, tuan-tuan, perkataan-perkataan itu sebenarnya jalinan kemesraan di antara kita. Saya harap bermesra kerana sosial, bukan kita bermesra kerana bertemu satu masa dulu, tapi bermesra kita salamkan Allah, sama-sama kita salamkan Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu salah satu ciri sifat ahli syurga. Mereka sayangkan Allah, mereka bertemu kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah pun didorong oleh kerana rasa cinta, kasih sayang mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seronok saya bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan usaha kami masa dulu buat, masa saya buat dulu travel dulu, yang kita boleh azan dalam kapal terbang, boleh buat sembahyang Jumaat dalam kapal terbang. Ni Ustaz cerita dalam sebulan yang lepas di satu masjid bila kita berforum. So saudara, saya bila disebutkan tentang merdeka ni, saya rasa saya tak nak pergi kepada persoalan, tapi tadi bagus ni tuan. Mereka dalam konteks mana kita hidup ini, daripada jauh daripada Allah kepada dekat kepada Allah, dalam konteks kita nak mendapatkan keimanan, iman, kemanisan iman dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup cantik. Kalau boleh saya nak sambung sikit aja lagi tuan-tuan, bukan nak sambung maknanya tambah-tambah begitu aje lah. Saya dah tambah, ini dia punya tambahan yang utama ni. Saya ni pelakon-pelakon tambahan aja tuan-tuan ni. So saudara, yang saya nak pergi, bila saya bersalam tadi, keluar daripada kereta bersalam, orang yang saya bersalam tadi umur 60-an, orang yang kedua 70-an, orang yang ketiga 80-an, ada seorang 80-an tadi kan. Masuk pula saya tengok pun orang 60-an, orang 70-an, orang 50-an, sampailah kepada Anas saya rasa mungkin 20-an dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebab itu saya nak ubah sikit, saya nak ubah sikit pendekatan saya pada malam ini. Saya tak mau cerita lagi tentang British, tak mau cerita lagi tentang siap,
tak kita, Siam pun pernah menakluki kita sebenarnya. Kan tak mau cerita tentang British, tak mau cerita tentang Belanda, tak mau cerita tentang Portugis. Tuan, ini dah diceritakan tadi. Tapi kepada nak cerita kemerdekaan dalam konteks apa yang disebutkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panglima perang Islam Muslim zaman Khalifah Umar bin Khattab, namanya Rabai bin Amir. Apa Rabai kata tuan-tuan puan? Dia kata dia nak memerdekakan manusia ni, nak merdekakan manusia ni. Dia datang berjumpa dengan Rustum, aku nak merdekakan kau semua. Orang semua daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tuan-tuan, ini yang pertama. Yang kedua, dia kata aku nak membebaskan manusia daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup di dunia dan di akhirat. Dia kata apa tuan-tuan puan? Wa min dhikr dunya ila si'ati wal akhirah. Bukan tu, apa lagi dia kata sebut? Daripada kesesauril adyan ila adil Islam. Saudara-saudara yang seberkata sekalian, saya nak letakkan ini tadi, Rabi' bin Amir ini tadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita yang kebanyakan orang 50, 60, 70 tahun. Saya 70 tu rasanya 20 ke berapa tu? 15. Saudara-saudara, bila kita katakan begitu, maksudnya dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan, saya tak kisah sangat apa yang sedang berlaku di dunia. Dunia yang besar, ada orang yang take care of dunia yang besar. Saya tak berapa juga, bukan tak beri perhatian, but I'm not giving all the emphasis kepada mereka yang berlaku, katakan di federal kita ni. Ada konsep federal. Dan juga pada state, of course, bukan saya tinggalkan total macam itu, tetapi saya rasa emphasis saya bukan di situ. Emphasis saya ialah kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada masyarakat saya. Saya nak merdekakan daripada benda-benda yang disebut oleh Datuk Hassan Mahmud tadi. Apa yang saya nak merdekakan mereka? Saya nak merdekakan mereka daripada ikatan syaitan iblis, kepada nak bebaskan mereka kehidupan yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Saya nak bebaskan diri saya. Saya cakap diri saya ni, bukan tuan-tuan, diri saya ni. Saya nak bebaskan diri saya dengan sifat malas saya. Tuan-tuan, bukan malas pergi kita Lotus, bukan malas kita pergi shopping center PKNS, bukan malas kita nak pergi tuan-tuan berhibur-hibur di Tasik di sana tu. Tetapi saudara, malas untuk turun ke masjid, malas untuk bersubuh, malas untuk berqiyamul lail, malas untuk bertahajud, malas untuk puasa Isnin Khamis, malas untuk puasa 13, 14, 15. Tuan-tuan, malas untuk menginfak, malas untuk didik anak, malas untuk didik isteri. Tuan-tuan, malas untuk melakukan sunat-sunat rawatib. Ini yang nak dibebaskan tuan-tuan. Ini yang nak dibebaskan, terutama tuan-tuan dan saya yang berumur 50, 60, 70 dan 80 tahun. Tuan-tuan, artinya tuan-tuan, dalam pengertian yang lain, kita nak bebaskan diri kita daripada cengkaman iblis, menjadikan kita manusia neraka. Kita nak terbebas daripada neraka, memasuki menjadi manusia syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang memberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ini insya-Allah kita kena fikir diri kita, keluarga kita. Tak guna kita nak cerita tentang the world affairs. Tak guna kita nak cerita tentang the global economy. Tak guna kita nak cerita tentang the federal. Tuan-tuan buka surat khabar, tuan-tuan mahkamah itu, mahkamah ini, cerita itu, cerita ini. Ada 3 lagi profil tinggi, ada 4 lagi profil tinggi. Saya tak mengatakan kita langsung kurung diri kita daripada peristiwa itu. Tetapi saudara-saudara, janganlah tuan-tuan termakan. Akhirnya buka media sos, buka cerita itu, buka media sos, cerita itu tuan-tuan. Sama ada kita nak kemah besar ke kemah kecil, sama ada macam mana nak menghadapi tuan-tuan 2015, 2014, 2013, macam mana kita nak hadapi 2023, 2021, saya pun tak tahu tuan-tuan. Itu saudara-saudara boleh kita ambil perhatian setelah kita terlebih dahulu merasakan
kita sudah betul-betul hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya perhatikan, tak maaf ya tuan. Saya dah 2 bulan setengah yang lepas, 4 bulan tuan-tuan. 4 bulan kita keluar. 4 bulan di Putrajaya tuan-tuan. 4 bulan Putrajaya. 3 masjid berikan ruang kepada saya untuk forum perdana. 3 masjid beri ruang kepada saya untuk ceramah-ceramah khas, ceramah perdana khas, kuliah-kuliah khas. Masjid Putra, Masjid Besi, Masjid Mahmudiyah. Dan saya dalam masa 4 bulan pergi 23 surau untuk kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Tuan-tuan dan puan, setiap masjid yang saya pergi, di tiap surau yang saya pergi, pasti imamnya datang, pengurusinya datang, bisik dekat saya. Apa dia? Doktor, tolong sebut doktor. Jangan tidak, tolong sebut. Minta teman-teman ini turun ke surau, turun ke masjid, turun ke surau, turun ke masjid. Tak turun, tuan-tuan. Tak turun. Not even 1%. Not even 1% those going down to the surau at the masjid. Not even 1% for all the 33 surau. Padahal tuan-tuan, kelengkapannya lebih daripada ini tuan-tuan. Kapet yang terbaik, curtain yang terbaik, aircon yang terbaik, kipas yang terbaik, tubing yang terbaik, tiles yang terbaik, bilik air yang terbaik, semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Ada 68 surau di sana tuan-tuan. Semua yang terbaik. Terbaik, saya mengatakan terbaik dalam dunia. World class. Tapi saudara, manusianya tidak world class tuan-tuan. Facilities world class tapi manusianya tidak world class. Terutama dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, selama dekat-dekat 23 surau saya pergi, 3 masjid saya pergi tuan-tuan, kuliah subuh saya, kuliah maghrib saya. Saya biasanya selepas 30 minit berceramah tu saya berhenti dalam 1 minit. Saya minta teman-teman yang hadir tolong pandang ke depan, tolong pandang ke belakang, tolong pandang ke kiri, tolong pandang ke kanan. Angkat tangan siapa yang ada melihat anak berumur sekitar 13 tahun sampai 20 tahun. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, 4 bulan ni kosong, almost zero. The participations of the young people, the youngsters, age between 13 to 20. Kosong. Macam mana tuan-tuan? Kita nak cerita merdeka apa? Ini persoalannya tadi ni. Nak cerita merdeka apa tuan-tuan? Kita nak cerita merdeka bersama-sama dengan teman-teman tuan-tuan yang sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik, hal-hal berkaitan dengan berbagai bagaian tuan-tuan dalam masyarakat ini. Yang berkaitan dengan rasuah, hari-hari kita rasuah tuan-tuan. Ada yang masih 13 orang ditangkap, 7 orang ditangkap, 2 orang ditangkap, hari-hari. Kalau tidak di Perak, di Selangor, tak di Selangor, di Johor, tak di Johor, di Sabah, tak di Sabah, di Sarawak. Macam mana tuan-tuan? Dan indeks rasuah Malaysia menjulang. Kita malu dengan Indonesia. Apalagi kita malu besar dengan Singapura tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Jadi tuan-tuan, bila kita nak cerita merdeka, kita nak cerita satu platform yang lain, satu dimensi yang lain, saya rasa tuan-tuan kehadiran saya pada malam ini tidak memberi bekas kepada saya tuan-tuan. Kita kena cerita, we must all get to the basic. We go back to basic. Basicnya ialah tadi kemanisan iman. Basicnya ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih basic daripada itu, kita mesti menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerjalah menjadi ahli syurga. Berusahalah untuk menjadi ahli syurga. Beramallah untuk menjadi ahli syurga. Dan berdoalah untuk menjadi ahli syurga. Saudara-saudara, yang berikutnya, yang kedua yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan dalam hal ini, saya tengoklah tuan-tuan ya. Tuan-tuan bagi beritahu saya ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Muhammad ni 60 tahun 70 tahun. Tuan-tuan semua dah baca hadis ini. Ini pakar boleh kita rujuk nanti tuan-tuan dan puan. Umur umat Muhammad 60-70 tahun, dan bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, umat ini, manusia ini tidak ada jawapan di sisi Allah. Bila ditanyakan tentang kehidupan dunianya, kenapa dia tidak boleh diberikan perlindungan masa kiamat nanti? Kenapa mereka tidak boleh diberikan perlindungan setelah diberikan izinkan hidup 60 tahun 70 tahun? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saya ulang balik tuan-tuan. Hadis itu menyebutkan umat Muhammad berumur 60-70 tahun. Bila mereka bertemu dengan Allah di akhirat nanti, mereka tidak ada jawapan di sisi Allah. Kenapa mereka tidak diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan tuan-tuan,
Berapa hari dalam 60 tahun, 70 tahun? Berapa minggu dalam 60 tahun, 70 tahun? Berapa bulan dalam 60 tahun, 70 tahun? Berapa banyak mata tahun sampai 60, 70 tahun? Tak juga. Tak juga tuan-tuan dapat menikmati paling tidaknya bayangan-bayangan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, umur 60, 70, minta maaf saya sebut ni, Quran tak boleh baca lagi tuan-tuan. Makhraj tak betul lagi tuan-tuan. Tajwid jauh lagi tuan-tuan. Macam mana? Bayang tuan-tuan umur 60, 70 tahun begitu banyak. Dia ada master dalam engineering, dia ada PhD dalam engineering, tapi Quran tak boleh baca tuan-tuan. Macam mana? Ramai tuan-tuan minta maaf saya sebutkan. Nah, teman-teman politik saya, teman-teman pentadbiran saya dulu pegawai PTD, saya dulu pegawai PTD tuan-tuan. Teman-teman pentadbiran saya, teman-teman profesional saya, teman-teman teknikal saya, teman-teman sosial saya, saudara, minta maaf saya sebut, 70 tahun buka Quran tak boleh baca tuan. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak menghembuskan nafas yang terakhir? Macam mana nak dicabutkan nyawanya oleh malaikat maut? Bayang tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, 60, 70 tahun masih lengah lagi, tuan, lengah lagi dah buat rawatib, sunat rawatib. Ya Allah tuan-tuan, 67 tahun kaki masih berat lagi. As-salatu khairum minan naum. Azan. Terus. Azan tu ada? Azan ada? Azan.
Tuan Pengerusi, Tuan Ustaz, saya sambung sikit kot, kita sambung sikit ya. Kot sampai 9.30 kot. Saudara, saya nak sambung sikit tadi tuan-tuan ni tentang kemerdekaan level yang saya nak bincang. Bukan kemerdekaan level yang pertama yang dah banyak dibincang. Sebulan tu tanda bulan Ogos ni tak ada cara, tak ada lain. Editorial dan akhbar-akhbar semua cerita tentang kemerdekaan dalam pengertian konvensional sebagaimana yang kita mengertikan. Tapi tuan-tuan dan puan, kemerdekaan yang saya nak bincang ni, kemerdekaan nak mintakan kita bebaskan dari pencengkaman syaitan dan iblis kepada hidup yang dipagari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada tuan-tuan dalam tulisan-tulisan, tak ada dalam media sos, tak ada dalam tulisan editorial, tak ada dalam TV, tak ada dalam radio, tak ada. Saudara-saudara, balik tadi ya. Di mana kita tuan-tuan? Di mana kita? Saya katakan, di mana kita? Sebagai ketua keluarga, tuan-tuan sebagai ketua keluarga umur 50, 60, 70, isteri tak terdidik lagi. Saya nak tanya tuan-tuan kat sini, tuan-tuan jawab masing-masing jawabnya. Bila hari terakhir setelah kahwin 40 tahun tuan-tuan kahwin? Saya ni tahun depan ni tuan-tuan, bulan Julai menyambut jubli emas dalam perkahwinan kami, 50 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan dah kahwin 30 tahun, tuan-tuan dah kahwin 40 tahun. Bila masanya, tanya isteri kita, bila masanya tuan-tuan ada mengambil bahagian untuk bercerita dengan isteri dan anak-anak, namanya cerita agama? Bagi tahu saya. Bila masanya dalam masa 30 tahun, 40 tahun, tuan-tuan sebagai ketua keluarga buka Al-Quran bersama isteri, buka Al-Quran bersama anak, tuan-tuan saling baca membaca, saling tasbih mentasbih Al-Quran bersama keluarga? Bila masanya tuan-tuan? Tuan-tuan dah kahwin 30 tahun. Kadang-kadang masa musim hujan dan sebagainya tidak memungkinkan kita datang ke surau, ke masjid, sembahyang di rumah. Bila masanya tuan-tuan menjadi imam, mengimamkan isteri dan anak-anak dia? Tuan-tuan, Tuan Pengerusi ada isteri, Tuan Pengerusi masjid surau ada isteri, bagi tahu saya, seorang isteri kahwin 31 tahun tuan-tuan. Apa dia kata? Saya dah tengok suami saya dalam semua keadaan malam saya dah tengok, keadaan pagi saya dah tengok, keadaan petang saya dah tengok, keadaan maghrib saya dah tengok, keadaan subuh saya dah tengok, keadaan dia makan saya dah tengok, keadaan dia keluar saya dah tengok, keadaan dia memandu saya dah tengok, seluruh saya dah tengok. Tapi satu keadaan, kami dah kahwin 31 tahun, saya tak tengok lagi. Apa dia? Suami saya berada di hadapan mengimamkan kami surga, menjadi imam dalam sembahyang. Bayang tuan-tuan, 31 tahun suami tidak mengimamkan salat. Saya. Jadi adakah saya nak cerita tentang global, tentang federal, tentang the meta dimension itu? Kalau cerita yang kecil-kecil ni saya tak boleh cerita. Cerita ni bukan kecil tuan-tuan. Tak tahu baca Quran bukan cerita kecil. Tak tahu makhraj bukan cerita kecil. Tak tahu tajwid bukan cerita kecil. Tak tahu syurga dan neraka bukan cerita kecil. Tak tahu rasuah itu haram bukan cerita kecil. Tuan-tuan ya, inilah yang kita nak bincang. Akhirnya saya ingin menyebutkan tuan-tuan, akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada tuan-tuan. Saya seronok tengok. Saya masuk aja tadi tuan-tuan, ini masuk daripada panas menjadi sejuk. Saya merasakan memang sejuk, tapi saya merasakan surau ni agaknya doa daripada teman-teman umur 50, 70, 80 yang ada dekat sini. Mungkin doa itu sampai ke langit tuan-tuan. Saya merasakan ada suasana damai di surau ini tuan-tuan. Saya merasakan tuan-tuan, saya tak tahu, tapi saya merasakan, maybe this is my first time coming to di surau. First time ever tuan-tuan tempat. Saya jadi exco dekat 5 tahun tu, saya tak datang sini agaknya lagi tuan-tuan. Tapi saya merasakan kedamaian, dan saya harap kedamaian itu adalah satu manifestasi yang Allah redha kepada kita. Allah sayang kepada kita, Allah kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, atas nama merdeka, rebutlah kasih Allah, rebutlah sayang Allah, rebutlah redha Allah yang ditaburkan barakah daripada langit yang diturunkan ke bumi. Allah pilih rumah ini sebagai satu lapangan diturunkan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Subhanallah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hasil daripada apa yang disebut oleh Dato' Dr. Hassan bin Muhammad Ali sebentar tadi, membawa kita kepada itulah gambaran-gambaran orang yang menyalah arti dan menyalah gunakan kemerdekaan yang Allah anugerahkan dan berikan. Apabila sampai tak nampak, tak lihat langsung bagaimana nak diguna pakai nikmat dan rahmat Allah yang sepatutnya dan sewajarnya sebut.
Apabila Datuk mengungkapkan satu orang hebat seperti Rabi' bin Amir tadi, Masya Allah, kita jadi satu orang yang apa? Payah nak ikut arahan Allah, tapi mudah nak ikut arahan manusia. Kita janganlah terfikir esok ni boleh tak agak-agak keluar dalam headline akhbar setelah kita menyambut kemerdekaan pada hari ini dengan penuh gilang gemilang, marilah kita takut kepada Allah. Berani tertulis macam tu nya perkataan tuan. Memang takkan jumpa sampai menyambut kemerdekaan kali ke-70 pun. Kalau dicadangkan perkataan tu ditulis, marilah kita bertaubat kepada Allah. Perkataan itu keluar kat surat khabar. Asalnya apa jadi pun tak tahulah tuan-tuan. Seram sejuk agaknya aku tengok perkataan tu. Tapi bila kita tengok keluarga Malaysia teguh bersama, itu tak ada apa tuan, itu biasa saja. Masya Allah, muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sebab apa? Nak menjadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni bukan satu kerja senang, bukan satu kerja mudah. Nak jadi umat sebaik-baik umat di antara umat sesama umat yang nak ajak, nak mengeluar, nak mengajak, nak menegur, mengingatkan orang ni daripada benda tak betul kepada benda betul, maka ini bukan satu kerja senang dan mudah tuan-tuan. Macam mana Datuk tadi bawa last sekali kepada kita punya, bukanlah dunia seluah-luahnya, bukanlah negara yang sebesar-besarnya, tapi dunia yang bersifat 23 kali 75 mungkin 20 kali 70, yang mana itulah negeri yang ada dalam rumah tangga kita. Macam mana nak memahamkan di kalangan kita sama kita, marilah kita menikmati kemerdekaan ini supaya melihat berumah tangga dan mengajak anak-anak muda melihat faktor perkahwinan itu kerana Allah. Sebab ini kita lakukan memang boleh jadi ibadat kepada dia. Oh payah tuan-tuan. Macam mana nak bagi tahu kepada anak-anak muda, mereka melihat bahawa berkahwin, berumah tangga itu sebagai satu sunnah yang perlu dilihat untuk mencari jalan halal sesuai mengikut hawa nafsu, daripada ramai lagi yang bimbang, takut dan risau untuk berumah tangga tapi sanggup bergaul bebas, wal'ayazubillah, daripada melihat faktor berumah tangga itu ke arah apa? Orang duk sebut nak mendirikan masjid. Sebenarnya mendirikan agama lah dalam maksud arti kata yang disebut kepada kita tadi. Masya Allah, muslimin dirahmati Allah. Jadi pandangan nasihat orang-orang lama dalam menegur hal itu amat penting. Kerana itu, sebagaimana kata Datuk tadi, barakah apa yang ada di surah An-Nur ini, daripada tuan-tuan yang dah 50, 60, 70, dah hampir 80 pun dah ada, maka inilah sikap dan sifat yang kita mau daripada orang-orang ini untuk menunjukkan suri contoh tauladan buat generasi yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Masya Allah. Datuk Hassan Mahmud, Datuk Hassan Mahmud, Tadi Datuk dah sebut mihnah. Saya pun tak tahu, orang pun tak tahu apa benda mihnah tu. Apa benda mihnah tu, dan macam mana kita ni nak mengendalikan diri kita duduk dalam mihnah itu. Sebab kita memang akan terperangkap, kita memang tak boleh nak lari ke mana. Bila mana tadi Datuk Dr. Hassan Ali sebut talbis iblis, Imam Ibn Jauzi, Imam Muqayyim Al-Jauzi menyatakan kita ni duduk dibelit oleh belitan iblis, nak lepaskan diri. Ya Allah, Datuk Hassan Mahmud berikan nasihat kepada kami tamihnah yang Datuk sebut tadi untuk kita tempuhi dan kita hadapi. Silakan Datuk. Terima kasih sudah mengusi. Saya ingat saya dah habis dah bila dengar Dr. Hassan Ali cakap tadi. Dah rasa boleh balik dah. Tapi alhamdulillah, saya ni satu tarikan saya datang ke Surah Nur ni. Kalau tidak saya tak datang. Satu saja. Sebab saya tengok depan Surah Nur ni dia ada hospital. KPJ. Kalau apa-apa jadi, saya kata kita masuk situ lah. Macam itulah. Alhamdulillah.
Itu yang berani tu. Saya selalu jauh-jauh saya tak pergi dah. Itu. Tapi Dr. Azhari bisik kat saya, faham-faham lah kita usia kita macam ni kan. Lepas tu saya sebenarnya sudah sampai ke peringkat Dobi. Faham tak Dobi? Dah sampai ke peringkat Dobi. Dobi pakaian. Orang Dobi pakaian, tapi kita Dobi darah. Itu nah, sudah sampai ke peringkat tu. Tapi syukur alhamdulillah, tak ada pula kesan nak lemah semangat ke, putus asa ke. La hayata ma'al ya'si. Tidak ada hidup bagi orang yang putus asa. Wala ya'si ma'al hayati. Tidak ada orang yang lemah bagi orang yang hidup. Saya macam itu pegangan saya. Walaupun selang sehari saya akan pergi ke hospital, ada Datuk Samsudin, dia selalu telefon saya, offer saya, datanglah ke PJ. Dia kata, Ustaz, datanglah ke PJ di sini, kita semua ada, doktor pakar semua ada. Jadi nak sambut pelawaan dia tu, satu kali saya datang ke PJ ni, Allahu Akbar. Saya masuk satu ward situ tu, itu bukan ward lagi, itu punya rumahnya, satu buah rumah dia letakkan saya dekat situ je, itu duduk. Begitu di sebelah tu. Itu sebab yang saya datang lagi, tapi kali kedua mungkin dia tak letak itu dah. Itu dia, letak kat bawah-bawah tu je. Tak apa, kita lupakan. Hidup dengan ujian ini tidak boleh dipisahkan. Sebab orang kata apa, Dr. Hamka ada sebut, hidup ini sulit. Sulit itulah nikmat hidup, ya. Hidup ini sulit betul, ya. Sebab dia ada ujian. Ujian sakit, ujian sehat, ya, ujian kaya, ujian miskin, tengok tu. Ujian pangkat, ujian gempa bumi dan sebagainya. Tetapi kesimpulannya, ujian Allah ini terbahagi kepada dua. Ya. Satu, ujian mihnah ni ialah sebagai tribulasi Allah uji kita ini, iaitu yang penyakit. Satu. Yang kedua, Allah akan bagi nikmat. Ya, nikmat tu pun sebenarnya ujian daripada Allah. Di sinilah baru kita dapat lihat manusia yang memahami ujian Allah ini, dia akan berjaya. Dia akan menerima. Dia tidak akan keluh kesah. Saya ambil contoh. Dulu tahun 78, ketika itu bumi Mesir bergolak, berlaku mudaharat. Mudaharat ni kita panggil tunjuk perasaan yang besar-besaran. Ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang mengarang hadis, yang mengarang kitab tafsir dan sebagainya, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Salah seorang ulama yang besar itu ialah Syekh Najib Mutiain, guru kepada pensyarah-pensyarah kita PhD yang ada di Malaysia ni. Syekh Najib Al-Mutiain, dialah mentahqiqkan kitab-kitab hadis di Mesir itu. Dia ditangkap dan dia dipenjara. Semua kuku dia ni dicabut keluar habis. Ni ujian. Ujian kepada alim ulama. Kita belum. Kita uji sikit je, suruh datang ke masjid, suruh datang ke surau, ya. Itu pun lipat lagi nak pergi ke. Tengok-tengok ada TikTok lagi kat rumah, tak jadi. Tak jadi datang itu. Tapi ulama ni bukan, duduk dalam penjara. Saya nampak dengan mata saya bagaimana dia orang heret di atas jalan raya tu. Ni ulama-ulama yang besar. Salah seorangnya digantung, ya, kaki naik ke atas, kepala ke bawah, ulama ni. Tak dibagi makan. Akhirnya mereka ulurkan jari-jari, ambil ada pasir-pasirlah makannya itu. Tuan-tuan buka balik, di mana-mana seksaan kepada ikhwan muslimin di Mesir masa itu. Itu ujian. Tuan-tuan tengok kepada Syafin Arsalan, seorang tokoh ulama daripada mana? Turki. Dia, kerajaan Turki minta keluar fatwa saja, supaya fatwa itu sesuai dengan kehendak pemerintah. Tapi dia tak mau. Akhirnya dia dibuang daerah.
Dia hantar pergi ke mana? Cyprus no. Hantar pergi situ. Tetapi yang kata ulama ni yang mempunyai ciri-ciri ulama kan, simfa minan nasi idza saluhan nasi, itu dia al-ulama. Dua jenis manusia, satunya kalau baik ulama ini akan baiklah masyarakatnya. Wal umara, dan juga pemimpin. Kalau pemimpin yang baik, insya-Allah. Tapi kalau pemimpin yang tak takut kepada Allah, susah. Suruh sumpah, suruh taubat, suruh junjung Quran. Ini bahaya. Sebab dia meninggalkan bibit benih kepada generasi, dan new generation in one day. Itu susah kalau macam ini. Sebab orang akan terpengaruh, akan percayanya. Kalau saya kona balik, saya pergi ke situ, bab-bab ujian pada kita kan, kita nak mempertahankan diri kita. Kita boleh buka Al-Quranul Karim, kita baca saja ayat, ada huruf waw, wasyamsi wa duhaha, ya, wal qamar, ya, begitu semua ada huruf waw. Ini ada sumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit. Ini sumpah, ini Allah, bukan kita. Allah kan. Jadi jangan kita mempermain-mainkan sumpah ini. Kalau kita mempermain-mainkan, lama-lama orang pandang Islam tu makin lama makin tak ada nilai, makin tak ada kualiti. Di Al-Azhar, Allah yarham Dr. Abdul Aziz Hanafi, ya, itu Dr. Hasan kenal tu. Ada rakan saya baru sampai dari Malaysia, masuk ke kedai beli barang, bawa duit 100 pound, kita panggil Junaihat itu. Pergi ke kedai, Arab tu tak mau pulang balik, dia kata awak bagi 10 pound saja, bukan 100 pound. Awak bagi 10 pound, dia bagi balik 9, beli air mineral 1 botol. Jumpa dengan Allah yarham Dr. Abdul Aziz Hanafi. Aziz pegang tangan budak ni, jom kita pergi. Panggil dia. Ni dia tadi bagi ke awak 100 rial lah, bukan bagi 10 rial. Kata boleh penjual tu, la, dia kata 10 rial. 10 Junaihat, bukan rial di Mekah. Ha, 10 Junaihat, dia kata 10 Junaihat. Tapi Dr. Aziz kata, la, dia kata 100 Junaihat, 100 Junaihat. Lama Dr. Aziz kata, okey, mari kita sumpah. Kalau macam itu, awak naik atas kursi. Suruh Pak Arab tu tadi, awak naik atas kursi, bukan sumpah dulu sila gitu je. Duduk atas kursi, naik atas kursi itu. Awak ikut aku dulu. Dr. Aziz suruh orang tu ikut dulu. Ha, wallahi wa billahi wa tallahi apa semua kalinya, andai kata aku tak ambil duit ini, duit ini aku tidak ambil, bermakna laknat akan kepada aku. Tapi kalau aku ambil duit ini, Allah akan turunkan laknat kepada awak sekarang juga, dan juga keluarga awak kali. Jatuh dia, jatuh di kursi. Ini yang saya nak cerita, orang yang faham dengan hukum agama. Kalau tak faham, dia main gitulah. Ini yang kita takut, ujian akhir zaman ni. Orang mempermain-mainkan, tak heran dengan hukum agama itu. Tak ada rasa takut. Sebut Allah macam sebut tiang saja. Ini saya kongsi dengan Dr. Hasan Ali, bermakna kita nak ajak kembali balik arti kemerdekaan yang sebenarnya. Merdeka kita daripada faham songsang, daripada faham ajaran sesat, daripada tak kenal Islam. Itu kita tak mahu itu. Kita nak merdeka, kita jadi orang Islam yang baik. Orang Islam seperti mana yang disebut Allah dalam Al-Quranul Karim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini kita tak macam ini. Orang yang Allah dah tempatkan di bumi ini, dia mendirikan sembahyang. Kalaulah sembahyang itu kita laksanakan, cuba tuan-tuan baca tengok ayat suruh kita sembahyang. Ni baca-baca atas tu, atas. Tengok di atas, kat dinu, kat bumbung tu. Aqimis salah, betul tak? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu, nampak tu? Ada. Ini masjid ni cukup cantik. Macam Dr. Asal disebut tadi. Dia punya susunan suasana je ini, makna betul-betul mengajak orang kepada Islam. Masuk saja ya, nawaitul i'tikaf. Betul tak sebelah kiri sana? Tengok sana, yang tengok kat saya, tengok sana. Itu dia, betul ya. Tengok belah ni pula apa dia kata itu. Ya, usolli
Sunnata tu dah. Sunnata hajah, dia suruh sembahyang hajat, maknanya betul. 3 ni kita pegang dah cukup. Di sana i'tikaf, di tengah ni suruh sembahyang, di sini pula sembahyang sunat hajat itu. La Allahu akbar. Bila lama-lama kita buatnya, kita akan berubah. Berubah dalam kehidupan kita. Ini kesan dia kan. Baik. Jadi berbalik kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Syafid Arsalan tadi saya nak sambung tak habis tadi. Dia dibuang ke di Pulau Cyprus. Di sana dia buka kelas pengajian. Nampak? Ramai orang datang. Dia punya ketua menteri dia, ketua raja dia di Turki dapat tahu, dia hantar wakil jumpa Syafiq Al-Salam ni, bagi tawaran. Kalau dia mau balik ke Turki, kita akan lantik dia jadi mufti Perlis. Mufti Perlis pula. Tu. Saya ingat kat Perlis pula itu. Kita akan lantik awak jadi mufti, dia kata itu. Pergi mahabang. Cuba tuan-tuan bayang tengok ujian pangkat ni. Yang datang kepada Syafiq, ulama ni yang kena buang. Dia kata, ya waqih, ya waqih, wahai anak anjing. Tu, yang datang tu wakil besar, bukan takat 100 juta, bukan lebih lagi daripada itu punya nilai dia tu yang balik. Ya waqih, wahai anak anjing, engkau balik pergi jumpa bos kau, bosku, jumpa di sana. Balik pergi jumpa bos kau, bagi tahu dekat dia, suruh dia datang daripada Turki merangkak. Daripada Turki merangkak datang jumpa aku, insya-Allah aku tak akan balik. Gitulah kita nak jadi ulama ni, ujian yang macam ni. Boleh tak? Boleh kan? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Seperti mengejut betul. Dia muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak akan dapat menilai bahagia kalau kita tak pernah rasa derita, tuan-tuan. Kita pun tak faham apa itu derita kalau kita pun tak rasa bahagia. Macam mana tadi disebut kepada kita, macam mana nikmat kita dapat tapi kita tak hargai, kita tak nilai baik-baik dan elok. Tiba-tiba Allah uji dan duga kepada kita, masa tu baru kita nampak rahmat nikmat ni amat cukup penting. Maka rangkuman dan juga pemberitahuan tadi kepada kita cukup amat hebat. Baik ulama'nya, baik umara'nya. Kalau anda ingin mandi manda, pilihlah Teluk dan pantai. Kalau nak pilih ulama' dan umara', carilah yang elok-elok dan yang pandai-pandai. Tapi janganlah teluk yang dalam sangat. Jangan pilih teluk yang dalam-dalam sangat sampai tenggelam terkapai-kapai. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mana ujian dan dugaan, baik hidup bermasyarakat, baik hidup bernegara, kita memang akan tempuh pelbagai macam hal ehwal dan perkara. Maka sekali lagi diajak kepada kita sebentar tadi, marilah kita mengembalikan diri kita kepada Allah dan Rasul. Meletakkan kecintaan terhadap agama ini, sebenarnya ia akan menghapuskan benda-benda dan perkara yang kita nak cari, benda-benda kecil, benda-benda yang sebenarnya akan habis kita tinggalkan nanti. Kita akan ucapkan selamat tinggal kepada dunia ini, di mana kita nak balik kembali ke negeri akhirat, kerana di sanalah kemerdekaan yang sebenar. Apabila Allah SWT kata setiap manusia ini akan diambil nyawanya, setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati, dan apabila setiap iman dan amal itu akan dapat dilihat pahalanya disempurnakan di hari akhirat nanti, maka beruntunglah orang-orang yang apabila dia diisytiharkan jauh daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nak rasa nikmat merdeka yang macam tu, tak tahulah siapa yang nak bagi semangat kat kita, tuan-tuan. Sebab kita memang tidak akan dapat rasa perkara tersebut. Sebab itulah yang telah pun ditonjolkan dan ditunjukkan. Bayangkan kalau kita nak kata ajak pukul 11 malam, marilah kita bersiap sedia nak bermunajat, nak menyambut hari kemerdekaan negara. Apa jadi, tuan? Memang menguap sampai nak terkoyak mulut lah, tuan-tuan. Menguap nak terkoyak mulut, tuan-tuan.
Subhanallah. Tak mampu, memang tersenguk-senguk lah kita, tuan-tuan. Tapi apabila kita mampu melaung merdeka ni, tak tahulah siapa yang ajar, mesti detik 12 tengah malam. Padahal dahulu Tuanku Abdul Rahman mengumumkan pada waktu pukul 10 pagi. Tu tak tahu siapa yang tukar ni tengah-tengah malam. Hidup menjerit benda-benda tu. Kita dah bebas. Sembahyang subuh tak datang. Bebas apa macam tu? Na'udzubillah min zalik. Ini cukup amat berbahaya. Unsur-unsur macam ni disuntik masuk dalam pemikiran, dalam jiwa, sampai Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dr. Hasan Ali, daripada apa yang dah dapat kita perkatakan dan kita sebut sepanjang pada malam ini, akhirnya apakah matlamatnya yang sebenarnya kita ingin capai? Harapan Datuk sebagai ulama nak melihat baik generasi muda, generasi lama, gandingan yang kita boleh bawa ni sebagai satu matlamat terbaik supaya hasil kemerdekaan negara ini tidak dipersia-siakan. Datuk, silakan. Saudara yang saya muliakan sekalian, saudara, kalau ini adalah pusingan yang terakhir, mungkin selepas ini ada pendek pusingan yang ketiga. Saya ingin menumpukan perhatian kepada tugas kita sebagai insan. Tugas tuan-tuan tidak ada lain yang tidak bukan selain daripada hidup, bagi makan isteri, bagi makan anak, selain daripada kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Tugas utama tuan-tuan adalah sebagai pendakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan adalah ansar Allah, tuan-tuan adalah jundullah, tuan-tuan adalah the workers Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tuan-tuan adalah pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting tuan-tuan dan puan. Dalam Al-Quran disebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan perkataan-perkataan kita, tuan-tuan, perkataan-perkataan kita tu, adakah perkataan-perkataan itu menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan minta Allah melakukan amal soleh? Saudara-saudara, saya katakan tadi, peringkat federal, peringkat dunia ini kita mungkin tak ada kuasa sangat. Peringkat negeri pun, saya pernah terlibat mentadbir negeri, mungkin kita pun tidak ada kuasa sangat. Tapi dia peringkat 20 kaki kali 70 kaki, 25 kaki kali 75 kaki. Kat sini tak sampai 20 kaki kasih saya. Kalau apartmen ni berapa? 15 kali 60, gitu kan? Dia bukan begitu, Tuan Haji Rahman. 15 kali 60, 15 kali 60, 3 bilik tuan-tuan. Bilik yang ketiga tu masuk satu bed, 2 kaki setengah pun tak boleh masuk, tuan-tuan. Tak boleh masuk. Kecil rumah kita, sangat kecil rumah kita. Anak ada 4 orang, suami isteri 2 orang. Saya nak tanya tuan-tuan, tertegak tak Islam dalam rumah kita, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tanya, tertegak tak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di rumah kita? Ada tak merasa menggigil anak kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ada tak rasa menggigil, takut bila mendengar perkataan Allahu Akbar? Pasal Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi anak menantu kita, termasuk diri kita, bantal lebih besar daripada Allah, selimut lebih besar daripada Allah, tilam lebih besar daripada Allah, mimpi pagi lebih besar daripada Allah. Saudara, nombor 2 saya nak tanya tuan-tuan dan puan, 20 kaki atau 15 kaki tadi, 15 kaki kali 60 kaki. Ini apartment. This is the typical size of an apartment here in section 23, section di mana pun di alam ini. Saudara-saudara, yang kedua tuan-tuan dan puan, kalau misalnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak terbayang, ada tak di kalangan anak-anak kita tuan-tuan menepati manusia yang disebut sebagai muslim? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Saudara, orang-orang yang bila disebut nama Allah, gemetar jiwa mereka, gemetar badan kita, takut mereka kepada Allah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Saya nak tahu tuan-tuan dan puan, dibaca tak ayat Allah di rumah kita? Disuruh tak ayat Allah di rumah kita?
Dibaca tak ayat Allah di rumah kita yang ada bilik khas untuk anak dara kita. Dibaca tak ayat Allah tuan-tuan di satu bilik yang lain anak teruna-teruna kita. Dibaca tak ayat Allah bilik kita tuan-tuan, the master bedroom di kita dan isteri kita. Yang ketiga tuan-tuan apa kita? Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku tak pengajaran agama dalam rumah? Berlaku tak pengajaran fardu ain dalam rumah? Buka tak Al-Quran, buka tak hadis, buka tak kitab-kitab, ada tak majlis taklim atau taklum di rumah kita? Saudara, kalau jawapannya tidak, merdeka apa yang kita nak sebut tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti tuan-tuan akan ditanyakan. Biasanya 4 perkara ditanyakan. Umur kamu macam mana kamu gunakan? Saudara-saudara, umur saudara-saudara daripada 0 tahun sampai kepada 70 tahun yang saya bertemu tadi, ada 80 tahun saya bertemu tadi. Bagaimana umur kamu gunakan? Bagaimana masa dalam umur itu yang kamu gunakan? Bagaimana tiap-tiap minit dalam masa umur itu kamu gunakan? Bagaimana perbelanjaan kamu gunakan? Bagaimana duit kamu gunakan? Bagaimana pimpinan yang diberikan Allah kepada kamu gunakan? Nombor 2 tuan-tuan dan puan, itu umur. Harta kamu macam mana kamu belanjakan? Akan ditanya tuan, bukan belanjakan saja, mana kamu dapat dan bagaimana kamu membelanjakan. Akan ditanya oleh Allah. Jangan rasuah tuan-tuan. Saya faham, saya pegawai kerajaan tu tuan-tuan, yang menipu klaim tuan-tuan, yang menipu minta maaf tuan-tuan, yang pakai kopiah putih pun tipu klaim, tipu tuan-tuan. Tak duduk hotel, kata duduk hotel tuan-tuan, beli resit hotel. Saudara, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang saya nak sebut dalam keluarga kita, rumah kecil, dan 15 kali kaki kali 60 kaki tadi. Tuan-tuan dan puan, ada tak berlaku tuan? Ada tak di antara kita ni berlaku? Hubungan kita, hubungan suami dan isteri, ada tak yang dikatakan aman damai? Biasanya tuan-tuan, orang telefon, perempuan telefon saya, isteri-isteri yang dah tua telefon saya. Apa dia kata? Makin tua makin tidak aman, makin tua makin banyak bergaduh, makin tua banyak boykot, makin tua banyak boykot. Jawi telah mengeluarkan statistik, Selangor telah mengeluarkan statistik tuan-tuan, perceraian di kalangan orang yang berumur 60 tahun ke atas semakin meningkat. So they decided to divorce at the age of 60 plus. Can you imagine tuan-tuan dan puan? Di kali itulah kita nak berdamai, di kali itulah kita nak berdakap, di kali itulah kita nak senyum, di kali itulah kita nak gembira, di kali itulah damai. Sebab dalam kedamaian itulah kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-tuan, 65 tahun divorce. Bayang 65 tahun perempuan-perempuan dia divorce, laki-laki hidup berseorang kerana divorce. Saudara-saudara, dan yang akhir tuan-tuan dan puan, tanyakan satu soalan. Adakah rumah tangga kita ini ikut daripada pagi sampai tengah harinya, tengah hari sampai petangnya, petang sampai malamnya, ikut pengendalian rumah tangga sebagai isteri, sebagai suami, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, jangan ikut jalan yang lain. Jalan yang lain mempersepangjauhkan kamu daripada jalan yang diterukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan suami ikut sunnah, isteri ikut sunnah, anak ikut sunnah, isteri ikut sunnah, makan ikut sunnah, keluar ikut sunnah, rai tetamu ikut sunnah, naik kereta ikut sunnah, pergi kerja ikut sunnah, balik kerja ikut sunnah. Dan tuan-tuan yang akhir saya nak sebut tuan-tuan, yang akhirnya ini surah An-Nur. Adakah tuan-tuan dicatat oleh malaikat? Tuan-tuan yang tak pencen, saya tengok ni 50% ini all pensioners kat sini. Malaikat catat subuh ada tak nama Tuhan, zuhur ada tak nama Tuhan, asar ada tak nama Tuhan, maghrib ada tak nama Tuhan, isyak ada tak nama Tuhan. Ada di antara teman-teman kat sini tuan-tuan, subuh tak ada nama dia, zuhur tak ada nama dia, asar tak ada nama dia, maghrib tak ada nama dia, isyak tak ada nama dia, subuh besok pun tak ada nama dia. Saudara, dalam keadaan tuan-tuan di Malaysia ni, let me tell you this, ya, saya diberikan ruang untuk melawat dunia ni 3 kali belah dunia. Saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Latin Amerika, saya dah pergi Amerika. Of course saya belajar di Amerika.
Saya dah pergi Kanada, saya dah pergi Rusia, saya dah pergi Komunis China, saya dah pergi Jepun, saya dah pergi Australia, saya dah pergi New Zealand. Bukan saya nak menyebutkan banyak negeri saya pergi, tapi saya nak mengatakan saya dah pusing dunia tengok. Tak ada negara dalam dunia ini macam Malaysia, tuan-tuan. This is the blessed land. Malaysia is the blessed land. Kalau misal ini kita tak dapat pertahankan, menjadi, tuan-tuan dan puan, menjadi daerah, menjadi negeri yang akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan barakah daripada langit, tuan-tuan. Tuan-tuan akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tuan-tuan seluruhnya akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bumi Malaysia, kenapa Selangor, kenapa Section 20 ini, kenapa teman-teman yang ahli karya masjid ini tidak dapat dijadikan negeri atau daerah baldatun thayyibatun rabbun ghafur? Kita bertanggungjawab, tuan-tuan. Pasti tuan-tuan akan ditanyakan, pasti saya akan ditanyakan. Bukan hanya ditanyakan dapur kita, bukan hanya rumah tamu kita, bukan ditanyakan bilik tidur kita, bukan ditanyakan ofis kita, bukan ditanyakan kedai kita. Tuan-tuan dan puan, hal-hal kemasyarakatan yang pentingnya, hal, tuan-tuan, tinggi rendahnya Islam itu dalam kehidupan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, hidup Nabi, saya selalu sebut dengan tuan, hidup Nabi ada 3 station. We have got to somehow settle down all the station in which you are going to be in. Yang pertama, tuan-tuan, bereskan rumah kita. Bereskan amalan-amalan Islami di rumah. Bereskan, tuan-tuan. Bereskan salatnya, bereskan amar ma'ruf nahi mungkarnya, bereskan infak-infaknya, bereskan pendidikan isteri anak-anaknya, bereskan hukum-hukum Allah tertegak, bereskan soal halal dan halal dan haramnya, bereskan soal makruh dan mubahnya dan sunatnya. Bereskan, tuan-tuan, bereskan. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam hal itu masjid ni, tuan-tuan. Ni masjid. Jadi kalau negara-negara luar daripada Malaysia tu semuanya masjid, tuan-tuan. Semuanya masjid. Tuan-tuan, kau pergi Turki, Turki, tempat-tempat kita, kedai-kedai kecil tu ada tempat solat ni, musalla tu, itulah masjid, tuan-tuan. Masjid itu. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan tinggalkan rumah Allah yang namanya surah An-Nur. Jadikan ini stesen yang kedua. Jadikan ini stesen yang kedua, stesen yang tuan-tuan hari-hari kepada pensioners teman-teman saya ini. Make sure this is your second station. Do not miss this one. Do not put aside this masjid. Make this is part of your life, part of your ending life, your late life ini. Inilah tempatnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah di surah An-Nur. Yang ketiga, tuan-tuan, gelanggang mujahadah. Stesen yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, semuanya pencen, tuan-tuan. Ada yang pencen 3,000, ada yang pencen 2,000, tuan-tuan. Kalau sebulan tak masuk RM100 dalam tabung, saya tak tahulah, tuan-tuan. Kalau sebulan hanya masuk 50 sen RM1, saya tak tahulah. What is the fraction of contribution untuk menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala? Anak yatim begitu banyak, anak yang terbiar begitu banyak, orang yang memerlukan bantuan kita banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan dekat sini section 20, saya tengok gaya, tuan-tuan pun, tuan-tuan puan. Tuan-tuan mampu sebenarnya mendirikan institusi-institusi yang membantu perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Taala kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Marilah, tuan-tuan, marilah. Apapun, tuan-tuan akan bertemu dengan Allah. Bertemulah dengan Allah dalam keadaan radallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi harapan dan juga matlamat kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk sebuah tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkat rahmat daripada atas, daripada bawah, kiri dan kanan kepada kita. Akhir sekali, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Datuk Hassan Mahmud, sedikit kesimpulan yang boleh Datuk sampaikan, sekitar seminit, jangan lebih 2 minit. Silakan, Datuk. Saya begini saja. Bila kita mengingati hari kemerdekaan, bermakna kita hidupkan dalam diri kita ini dengan roh Islam, iaitu roh Al-Quran. Saya cadangkan yang pertama, kalau boleh kita buatkan jadual untuk membaca Al-Quran. Kita buat jadual. Al-Quran 1 juzuk mengandungi 10 helai. Ya, ada 30 juzuk, bermakna 300 helai Quran. Kalau 1 helai saja 1 tahun kita boleh khatam.
Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, bermakna kita kena cuba pula tingkatkan sikit lagi Quran tu, kita simpan dalam kepala kita. Kita belajar hafaz. Karena Al-Quran yang masuk dalam kepala kita, dia akan menjadi ubat, dia akan menjadi penawar dia tu. Buatkan program menghafaz Quran. Bermula daripada surah-surah yang pendek-pendek. Tetapi apa Quran ni, dia kena ada guru, kena ada pembimbing dia. Jadi halaqah di masjid ini cukup sesuai. Pilih buat 10 orang ke 10 orang buat. Di Mesir saya pernah saksikan, bila dia orang sampai berjaya kan, menggulingkan pemerintahan Mesir dulu ni, puncanya bermula daripada masjid. Semua masjid-masjid di sana diadakan halaqah Quran. Ya, buat kelompok-kelompok baca Quran itu sehingga mereka boleh tumbangkan Fir'aun Mesir tu, nama dia itu, dengan Al-Quran, kekuatan Al-Quran. Jadi begitulah nasihat saya. 1 minit setengah kan? Okey, terima kasih. Silakan Dr. Hasan Ali pula sebagai mengakhiri bicara kita malam ni. Saudara, sebagai langkah kita merdeka dalam konteks yang kita bincang pada malam ini, tuan-tuan, ada beberapa perkara dalam masa 1 minit ni. Pertama, tuan-tuan dan puan, melalui Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin dah masuk 28 tahun dah, tuan-tuan dan puan, kita akan mendirikan sebuah kompleks di Bukit Cerakar ni, dekat tuan-tuan, Bukit Cerakar. Nampak hospital baru UiTM, nampak UiTM dekat situ, daripada situ Jalan Lebuh Raya Muhtadahari namanya. Ada satu esor dekat situ, tuan-tuan dan puan. Di belakang tu adalah satu tanah milik saya, asalnya 3.2 ekar bernilai 2.8 juta ringgit. Saya wakafkan. Nama saya dalam geran dah tak ada. Nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang wakaf, amanat pemegang wakaf. Di atas tanah itulah kita dirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah berharga 24 juta ringgit, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa gunanya? Gunanya ialah mendidik. Datanglah tiap-tiap kali, tiap hari nanti bila dah siap, tuan-tuan, tiap hari 70% daripada partisipan ni, setiap hari ada 320 orang, 320 orang, 320 orang. 70% orang Malaysia, 30% Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia. 70-30. Datang ke sana, tuan-tuan dan puan, apa nak ilmu nak dibagi? Ilmunya belajar untuk mati dalam husnul khatimah. Belajar untuk mati dalam husnul khatimah. Belajar macam mana nak settlekan tentang akidah. Belajar macam mana nak settlekan tentang ibadah atau syariah. Belajar macam mana nak settlekan tentang akhlak untuk bertemu dengan Allah, mati dalam husnul khatimah. Belajar waktu malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan akhir yang diucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh dunia ni, tuan, seluruh dunia, tuan pergilah Google tengok, tak ada yang macam ini, tak ada institusi yang macam ini, tak ada universiti yang macam ini, tak ada college yang macam ini. Khusus mengajar, tuan-tuan, yang tak tahu dia ajar, betul-betul dia ajar. Yang tak faham dia ajar. Datanglah di situ, datanglah. Kita ada 125, tuan-tuan, guru-guru yang ada PhD, yang guru-guru daripada Mesir, yang belajar di Mesir, yang belajar di Yaman, yang belajar di Saudi, yang belajar di KM, sudah bersetuju untuk datang bersama-sama dengan giliran 125 orang untuk mengajar nanti, tuan-tuan. InsyaAllah, itu mungkin sekarang ni sedang diusahakan, belum lagi, tuan-tuan, sedang diusahakan untuk mendapatkan kebenaran melancang, KM namanya, ataupun development order, DO, development order daripada Majlis pada Raya Shah Alam. InsyaAllah, tuan-tuan, tuan-tuan doa, tuan-tuan, kalau ini akan tertegak nanti satu-satunya dalam dunia. This is the only one, a prototype institution dalam dunia ini yang sedang kita akan dirikan, insyaAllah. Ini tuan-tuan dapatkan nanti di luar, nanti ada dia punya brochure, tuan-tuan. Tapan brosurnya. Tuan-tuan baca brosur ni. Kalau tuan-tuan fikir tuan-tuan nak terima, sila. Kalau tuan-tuan nak fikir tuan-tuan nak simpan saja pun silalah. Tapi tuan-tuan bagi kita, ini bukan projek Hasan Ali, ini bukan projek Yayasan Sabha, ini projek umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini projek non-profit making. Tuan-tuan dan puan, ada buku yang saya buat jual, tuan-tuan. Dah dekat 2 tahun setengah saya jual ni, dah mengutip 2.3 juta ringgit, tuan-tuan. Ni saya dah tulis 44 buku. Ini buku yang terakhir, 3 buku yang saya tulis, tuan-tuan. Buku yang pertama, tuan-tuan nampak, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Bukan kerana saya tulis, saya sebut, tapi bacalah buku ni, bahawa kita tahu di mana kita untuk mati dalam husnul khatimah. Jauh lagi ke perjalanan kita, sudah setengah ke perjalanan kita, sudah sampai perjalanan kita, atau tak bermula lagi perjalanan kita.
untuk membolehkan kita mati dalam husnul khatimah. Buku yang kedua tuan-tuan dan puan, tajuknya ini pun yang terakhir buku saya ini, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tengok derhakanya anak-anak tuan-tuan di depan mata saya, di depan saya tuan-tuan. Anak-anak boleh marah mak dia, boleh marah bapak dia. Anak boleh tengking mak dia, tengking bapak dia. Kat sana lah, kat sana, mak tak reti, kat sana. Macam itu kita cakap dengan mak tuan-tuan. Itu ke? Mak tak tahu, mak senyap. Betul tuan-tuan. Depan saya tuan-tuan, anak tu cakap mak tak tahu ni, mak senyap. Masya Allah tuan-tuan. Ni buku ni. Tuan-tuan mesti dikhidmati. Masa tuan-tuan yang bersihat, dikhidmati oleh anak yang salih. Masa tuan-tuan sakit, dikhidmati oleh anak yang salihah. Masa tuan-tuan nazak, yang mentalkinkan tuan-tuan anak yang salih, anak yang salihah. Bila tuan-tuan terbujur menjadi jenazah, buku ni komplit tuan-tuan dan puan. Daripada memandikan sampai mengkuburkan sampai mendoakan, semuanya ada dalam ini tuan-tuan dan puan. Dan buku yang ketiga tuan-tuan, ini untuk muslimat. Mana muslimat? Saya nak tengok muslimat sikit. Ini muslimat. Tajuk buku ini, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan, isteri kita bukan ahli syurga biasa. Isteri kita bukan bidadari syurga. Isteri kita ketua bidadari syurga. Kenapa dia jadi ketua bidadari syurga? Dan kenapa tuan-tuan puan-puan semua mesti menjadi bidadari syurga? Bukan bidadari syurga, ketua bidadari syurga. Tuan-tuan, insya-Allah marilah kita sama-sama tuan-tuan untuk dapatkan sedikit pengalaman bersama-sama dengan buku ini, insya-Allah. Di luar nanti tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah ya. Satu lagi ada kad saya tuan-tuan. Kad saya tu tuan-tuan boleh tengok ya, free tuan-tuan dan puan, free. Saya ada YouTube, saya ada Instagram, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada Telegram. Pergilah tuan-tuan, hari-hari ada new posting, hari-hari ada pengajaran baru dan pelajaran baru. Pergilah tuan-tuan, free of charge. What you need to do is just download ya. Saya punya media sosial itu tuan-tuan dan puan, ada dia user ID dia semua di belakang kad saya tu. Tuan-tuan sebarkan, ambil gambar kad tu, sebarkan pada anak-anak, teman-teman, sahabat-sahabat, supaya lebih ramai lagi orang dapat menikmati secara online tuan-tuan ilmu-ilmu Islam untuk hidup dan mati bersama dengan Islam, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dua kesimpulan daripada dua tokoh ilmuwan kita pada malam ini, maka begitulah yang dapat sama-sama kita perkatakan. Daripada awal hingga akhir kita dapat sama-sama melihat matlamat dan tujuan kita menyambut kemerdekaan ialah untuk kembali memantapkan iman dan akidah kita berpaksi kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ajak kepada kita semua orang melihat kembali bahawa yang mungkar, yang maksiat adalah jahiliah yang mesti kita kena hindar dan kita kena tinggalkan. Dan marilah bersama-sama tuan-tuan, semua ini tidak akan tercapai apabila kita tidak rasa bersama dan bekerjasama atas persaudaraan keagamaan. Dan semua yang kita perkatakan dan kita perbincangkan pada malam ini ialah untuk kita nak menyuruh, mengajak ke arah menambah baik iman, amal dan taqwa. Sebab itu sebagai bekal untuk kita balik kembali ke alam baqa. Tak ada siapa boleh tolong siapa melainkan kita kena meminta kepada Allah untuk membantu dan menolong diri kita yang serba lemah, serba kurang ni tuan-tuan. Apa yang dibawa oleh Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali sebagai satu perkongsian, dan saya pun tak tahu sebab apa Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali dok sebut kepada kita tadi ini adalah sumbangan terakhir, inilah tulisan terakhir. Apa yang terakhir daripada beliau saya pun tak tahu tuan-tuan. Maka apa keadaan akhirnya pun inilah bahagian yang boleh kita ambil daripada bahan bersama-sama dengan kita. Dan dua buku yang merujuk kepada macam mana kita nak kembali balik kepada husnul khatimah, kita ambil bahagian tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali tadi, buku yang merujuk kepada apa? Cerita seorang isteri yang terbaik. Maka sebagai suami yang hadir pada malam ini, mungkin itu hadiah yang teristimewa buat para isteri tuan-tuan dan puan-puan. Maka itu dia yang dapat kita sama-sama ikuti pada malam ini. Mudah-mudahan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan surah An-Nur, dan juga ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada dua orang tokoh ilmu yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakil daripada Surah An-Nur, bagi pihak Surah An-Nur mengucapkan banyak terima kasih kepada dua orang tokoh, Datuk Hassan Muhammad Ali dan juga Datuk yang bahagia Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz, dan juga moderator Ustaz Muhammad Nur Hizam. Jadi atas apa yang disampaikan tadi, kita dah dapat makanan rohani dan juga hasil daripada perbincangan dengan tajuk kemerdekaan tadi. InsyaAllah kita akan dapat memerdekakan diri kita seperti apa yang disarankan oleh kedua-dua panel tadi. Jadi seperti mana biasa Datuk dan juga kedua Datuk dan moderator pihak surau ini, biasanya kalau ada kuliah ceramah-ceramah macam ni, jadi kita ada berikan jamuan juga kepada para tetamu yang hadir pada malam ni. Jadi saya nak bagi pantunlah menu yang kita sediakan malam ni, bunga melur, bunga malai. Malam ni kita punya menu gulai telur, ayam salai, insyaAllah. Jadi janganlah tuan-tuan balik dulu, kita makan sama-sama, dan ada tetamu juga bagi kedua Datuk akan makan di sebelah sana, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.